Majlis Amanah Rakyat. Okey. Biasanya kalau sebelum ni saya dengan saudara Ustaz Syamsul Debat, dia ada pasang mic dia kan untuk siaran langsung TikTok dia. Dia ada banyak telefon lah, 3-4 telefon. Jadi tak tahulah sebab saya tengok followers saudara Naufal Isa kita ni juga agak ramai sebenarnya, 300,000 lebih. Saya dah stok dah tadi. Saya tengok siapa Naufal Isa ni. Saya dah stok siap-siap, saya stok awal-awal 300 lebih followers. Okey, mungkin ibu-ibu, bapa-bapa, ayah-ayah, datuk-datuk, nenek-nenek tak begitu mengenali saudara Naufal Isa. Sebab saudara Naufal Isa ini dia lebih sinonim ataupun terjun dalam kalangan peminat muda lah, belia orang kata. Okey. Tapi belia tak belia, beliau ni sebenarnya sudah pun berkahwin kan, ataupun kan berkahwin kan, ke bujang lagi, bujang 3 sudah, alhamdulillah sudah. dah berkahwin. Kalau bujang 3 sama lah kita. Aduh. Okey, saya sebenarnya masih lagi menunggu isyarat daripada kita punya bahagian dah. Okey. Jadi insyaAllah kita telah pun bersyarat secara langsung. Belum sempat saya tanya dah isyarat dah boleh mula ke? Okey, saya telah dapat hint daripada bahagian komunikasi untuk memulakan kita punya program pada hari ini. Jadi hadirin-hadirin sekalian, sama ada yang berada di pentas utama ataupun yang menonton secara siaran langsung di Facebook dan juga Facebook Yayasan Pelajaran Mara dan juga Majlis Amanah Rakyat, anda boleh share link Facebook tersebut dengan rakan-rakan, dengan sahabat-sahabat kan, dengan ibu bapa dan sebagainya. Okey. Tak apa, kita bagi masa. Buka phone masing-masing, okey, share dulu link Facebook tersebut insya-Allah. Okey. Boleh. Kejap. Okey, saudara Naufal Isa pun nak share, kongsikan link, jadi kita bagi ruang dulu untuk share link kepada peminat-peminat beliau. Okey. Okey. Jadi hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah saya tidak perlu lagi memperkenalkan kita punya penceramah pada hari ini, iaitu saudara Naufal Isa yang akan membawakan tajuk ceramah syukur dan juga redha. Tapi sebelum tu, saya ingin berkongsi dengan hadirin-hadirin sekalian di pentas ini dan juga di rumah ataupun di mana-mana saja anda berada yang menonton secara siaran langsung. Sebelum kita mulakan perkongsian kita, okey, saya ingin berkongsi juga dengan hadirin sekalian apa yang akan kita bincangkan ataupun kita akan kongsikan dengan melanjut dalam ceramah kita. Okey, berkenaan dengan syukur dan juga redha. Okey. Menurut tafsir Maudhui, okey, syukur itu adalah bermaksud ucapan, perbuatan dan sikap terima kasih ataupun pujian. Dan kalau kita lihat lebih mendalam menurut ilmu tasawuf, ucapan, sikap dan perbuatan terima kasih kepada Allah dan juga pengakuan atas nikmat kurniaannya, itu adalah definisi syukur yang kita boleh fahami. Dan kalau kita pergi dengan kita punya perkataan ataupun tajuk ceramah yang kedua, iaitu redha. Okey, dalam Al-Quran sebenarnya perkataan redha ini, yang bermaksud redha ini telah disebut sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran. Dan ia menyentuh perihal masalah iman, amal soleh, kebajikan dan juga nilai utama yang lainnya. Dan kalau definisi hakikatnya adalah redha adalah lebih bermaksud kepada senang hati, berlapang dada dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saudara Naufal Isa, insya-Allah saya akan serahkan ceramah ataupun pentas ini kepada saudara Naufal Isa dengan tajuk yang akan dibawa syukur dan redha. Dipersilakan saudara Naufal. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah,
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mana yang dia izinkan kita pada hari ini bersama-sama depan Bank Islam ni kan, di Medan Mara. Untuk saya, untuk pengetahuan, saya pertama kalilah untuk memberi orang kata sharing. Senang, mudah kata sharing lah kepada tuan-tuan dan puan yang berada di hadapan saya, kita sekarang, dan juga mungkin ada di rumah ataupun di tempat kerja. Sebab kita macam mana saya tahu, kita juga ada live. Betul. Live di Facebook. Betul, kita bersiaran secara langsung melalui Facebook Yayasan Pelajaran Mara dan juga Majlis Amanah Rakyat. Masya Allah, ramai yang korbankan masa demi orang kata mencari ilmu. Dan kita duduk, kita luangkan masa ni bukan kita nak santai, bukan sonok, bukan buang masa, tetapi kita duduk dalam majlis ilmu. Bila sebut tentang majlis ilmu ni, kita korbankan kerja kita. Kita korbankan masa kita untuk tidur. Kita korbankan masa daripada kita berfoya-foya. Bila orang kata korban ni satu pengorbanan. Orang kata cinta ni satu pengorbanan. Cinta ni adalah satu pengorbanan. Sebut pasal cinta ni, saya rasa macam nak dengar lagu. Nak dengar lagu. Belum, nanti dulu. Belum lagi. Okey, tak apa, kita hold dulu. Nanti kena ada air. Kena ada. Kita puasa sekarang. Oh, puasa. Okey. Tak boleh lah. Tak boleh. Okey, tak apa. Cinta itu satu pengorbanan. Jadi apa yang tuan-tuan buat, apa yang saya buat, apa yang saudara Hilman buat, itu adalah, inilah satu pengorbanan kita, cinta kita kepada Allah, yang mana kita sanggup korban kita, masa kita demi mencari ilmu. Ada orang kata kan, saya tak boleh nak berceramah, saya tak boleh nak bercakap, tapi sekurang-kurangnya effort kita untuk mendengar, itulah pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di saat kita duduk, itulah pahala Allah kira. Tak payah duduk, niat je, aku nanti nak pergi dengar ceramah ni, aku sekejap lagi aku nak dengar daripada Ustaz Samsul Debat, daripada saudara Hilman. Niat sahaja dapat pahala. Yang baiknya Allah dengan kita ni adalah bila mana kita niat buat kebaikan dapat pahala. Bila tak buat, pahala tetap stay daripada dalam diri kita. Tapi bila kita niat nak buat jahat, dapat dosa. Dah buat, dapat pula. Tapi kalau tak buat, dosa tu tetap. Nak kata baiknya Allah dengan kita. Jadi sebab itulah bila kita duduk dalam majlis ilmu macam ni, ikhlaskan hati kita. Ikhlaskan hati kita. Sebab apa? Satu je, kalau macam saya, satu niat yang paling besar lah. Paling tidak pun dalam diri kita, kita cuma nak Allah ampunkan dosa kita. Lagi-lagi berkat dalam bulan Ramadan, kita niat sungguh-sungguh, moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kerana apa? Kadang-kadang apa yang buatkan kita tidak tenang, apa yang buatkan kita serabut, kan? Pada duit ada je tapi serabut, duit ada, rumah ada je, anak ada, tapi apa yang buat kita tak tenang, itu sendiri adalah pada hati kita. Hati kita ini yang tak ada attachment kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sambung. Orang kata tali, orang kata ibarat layang-layang kan. Kita bawa tu, kita boleh bawa dia gimana mana kan, macam mana sekalipun, kecuali ada ribut kan. Tapi kalau once putus, dia dah akan pergi jauh daripada kita. So macam itulah ibarat dalam hidup kita. Jadi insya-Allah terima kasih sekali lagi kepada saudara Hilman. Dengan rendah hatinya saya dekat sini, mungkin ada yang baru kenal saya. Saya ni orang kata hebat lagi lah Hilman ni daripada saya. Tu saya cakap, Hilman je lah bagi kan. Saya ni tak ada apa pun. Ini salah program ni. Salah. Jadi mungkin ada yang mungkin pertama kali. Saya ni mudah sebut saya sebagai penyanyi Islamik dan juga motivation. Saya selalunya bagi ceramah dengan budak-budak sekolah, student-student sekolah, dengan universiti. Jadi hari ini saya dengan staff-staff dan juga sahabat-sahabat yang mungkin ada dekat Facebook, berlainan sikit lah. Selalunya saya berdiri, saya buat orang kata energizer, tapi nak buat ni memang tak boleh lah. Saya duduk je lah. So dia punya mood tu lain sikit. Jadi insyaAllah saya akan berkongsi. Oh, lupa nak sebut, tadi ada yang kenal saya sebagai Naufal Issa. Naufal Issa tu bukan nama penuh. Takut ada yang Naufal Issa sekejap lagi panggil Hai Issa, kan? Jangan. Betul. Ada yang dah gelak tu dia tahulah. Sebab macam saya dekat Instagram, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya kat Instagram bukannya semua Malaysia. Saya pun tak sangka ada juga tiba-tiba, hai Kak Naufal. Hai, apa yang panggil Kak? Oh, London, Indonesia rupanya.
Ada kata hai Kak Isa. Asal Kak Isa? Oh, faham. Maknanya kalau kita dah tahulah Isa tu ayah saya. Jadi dia panggil, hai Abang Isa, bila nak cover lagu lagi? Sudah, ayah aku kena cover. Kan? Ayah aku yang kena cover lagi. Cover lagu. Jadi Naufal Isa ni singkatan, gelaran yang mana orang panggil saya Naufal Isa. Nama penuh adalah Muhammad Naufal bin Muhammad Isa. Dan saya bergiat aktif di media sosial, bermula dengan content creator. Saya juga penyanyi. Sebelum saya pernah di bawah naungan Tarbiyah Sentap kalau tahu, tapi sekarang saya banyak company sendirilah dengan sahabat saya Irwan Faris, iaitu The Truth. Kita ada keluarkan single juga, Cinta Sementara, dah hampir 2.7 juta alhamdulillah. Dan sekarang banyak juga aktif dengan ceramah, menyanyi, dan ada company sendiri iaitu nama Truth Concept. Kita orang keluarkan baju Islamik punya quotes dekat baju. Sedikit sebanyaklah untuk pengenalan tuan-tuan Tapi dan puan. Naufal, saya ada tengok juga satu video yang baru keluar baru ini. Yang mana? Naufal ada collaborate dengan bekas penyanyi Raihan dulu kan. Siapa nama tu? Nazri. Bukan? Bukan. Oh, bukan. Itu orang lain Itu orang lain. Orang lain. Okey. Tapi itu ada juga, tapi itu grup lain. Tapi saya latest lagu saya, saya dengan, kalau kenal Munif Hijaz, kumpulan Hijaz, kenal lah yang tak terjangkau. Tu Hijaz tu. Pendek sangat tu. Pendek. Panjang kena tak ada lagu. Hijaz lah, kumpulan Hijaz tu, ketua dia Munif Hijaz. Saya duet dengan Munif Hijaz. Boleh tengoklah, tajuk dia Anugerah Cinta. Alhamdulillah dah 90k view lebih macam tu. Semoga bermanfaat. Okey, baik. Jadi saya bukan nak lebih kenalkan diri saya kepada tuan-tuan puan yang ada sekarang, tapi kita nak kenal siapa diri kita, di mana kita. Betul ke kita ni dah betul benar-benar bersyukur dalam hidup kita? Jadi bila kita sebut tentang kata syukur dan redha, insya-Allah saya akan kongsikan sedikit sebanyaklah, mungkin ada kisah sikit tentang syukur dan redha. Sebab apa? Orang boleh cakap bersyukurlah, orang boleh cakap redha lah, benda dah jadi. Cakap boleh, hati ni siapa tahu, betul? Kita boleh gelak ketawa, tapi hati ni susah nak terima. Kita boleh cakap kita ni tenang lah, kau cakap boleh, tapi nak redha ni bukan satu yang mudah. Ada orang dia bersyukur, tapi dia tak redha. Ada orang dia, tetapi orang yang redha pasti dia akan bersyukur. Sebab once kita menerima, once kita betul-betul berserah kepada Allah, dia menjadi orang yang bersyukur. Jadi insya-Allah saya akan kongsi sedikit sebanyak kepada saudara tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah sebelum saya pergi lebih jauh, dan saya pun tak naklah jauh sangat, nanti kang kepala dah fikir air tebu, kuih raya kan, dah kerja nak siapkan seminar semua kan. Kita sejam je Sejam je. Sejam saja Takut lagi tahu-tahu dah lepas buka lah. Jangan. Insya-Allah saya akan mulakan saya punya perkongsian sedikit sebanyak daripada saya. Saya akan mulakan dengan surah Ar-Rahman, insya-Allah. Jadi yang mana hafal, yang mana tahu mungkin boleh ikut bersama saya lah. Sebab apa? Sebab dalam hidup kita ni, kita takkan boleh lari pada kesilapan. Jangan ego lah, aku tak buat silap. Jangan ego lah, aku tak pernah buat dosa. Even ulama sekalipun, even manusia kita ustaz sekalipun, ustazah sekalipun, banyak mana pun ilmu kita, tinggi mana pun pangkat kita tak akan terlepas daripada kesilapan dan dosa. Maka daripada itulah yang kadang-kadang buatkan kita tak tenang, jiwa kita merontak. Jadi itulah saya nak ajak sama-sama tuan-tuan dan puan, saudara Hilman, insya-Allah kita sama-sama membacakan surah Ar-Rahman. Dalam Al-Quran ni Allah dah cerita banyak dalam ni. Even kita tak faham betul-betul, kita baca pun hati kita boleh tenang, insya-Allah. Moga-moga dengan ikhlas hati kita untuk baca surah Ar-Rahman ni, Allah sucikan hati kita, mudahkan hati kita, permudahkan urusan kita, insya-Allah. Jom sama-sama. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan
الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Itulah dia saudara Nafal Isa dengan bacaan Hijaz. Okey. Dah macam tadi ingat tilawah kan? Ingat tilawah tadi. Okey, baik. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Macam mana perasaan? Semua senyap je. Tidur ke apa? Menghayati. Menghayati ke bersih? Kalau tu bersih sangat tu. Itu bersih sangat. Kosong tu. Senyap je kan? Kau pun tengah muhasabah. Apa Hilman? Share sikit apa Hilman rasa lah. Bila kita baca sama-sama, apa perasaan daripada keikhlasan lah, apa yang Hilman rasa? Oh, kena moderator Tanya moderator sebab nak tanya ni kan. Nonton yelah. jauh. Oh jauh. Okey. Betul lah. Alhamdulillah. Itulah antara mukjizat Al-Quran yang bagi saya salah satu mukjizat adalah memberikan ketenangan hati kepada kita, insya-Allah. Dan saya kira dengan berkat bacaan tu juga kita sebenarnya lagi nak mendalami, kita lagi nak menyelami isi Al-Quran tu. Daripada Hilman, apa perasaan Hilman? Rasa apa? Rasa tenang. Rasa tenang. Tu buat-buat ke lihat bayar tepi tu? Itu nasib baik tak menangis lagi tu. Oh. Belum. Hilman kata rasa tenang. Betul ke? Tuan-tuan perempuan rasa apa? Ke ada yang kat sini yang panas, lari keluar tadi? Tak ada. Setakat ni saya pergi sekolah, even non-Muslim, saya tanya apa you rasa? Tak tahu. I rasa tenang. Kita macam aib pula kan. Tapi kita dah tahu dah benda tu. Betul, nampak keikhlasan setiap orang ni. Sebab apa yang kita cakap itulah daripada hati dia. Betul? Itulah daripada hati dia sendiri. Maka saya pergi mana sekolah, student, penonton mana-mana pun, saya tanya, apa rasa bila kita baca Ar-Rahman? Tak tahulah, rasa tenang, best. Ada yang kata cair kan. Ada yang, best apa. Ada yang macam non-Muslim tadi itulah, best, seronok. Tak ada, tak best lah. Tak pernah lagi negatif yang saya dengar. Rata-rata semua kita tenang dan best. Dan tak pernah saya, apa rasa? Panas, keluar lagi kan. Lagi daripada keluar dewan, tak pernah lagi. Even Hilman pun tak ada pun nak turun, campak mic tak ada, marah tak ada. Tapi mana datang ketenangan tu? Kita baca Ar-Rahman, baca je. Tak ada pun dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tak ada pun baca bahasa Melayu. Tapi itu hebatnya, macam saudara Hilman kata, itulah mukjizat Allah, Al-Quran ini sendiri, yang Allah dah sampaikan kepada kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati kita akan tenang. Sebab tu dalam hidup kita ni, kebahagiaan dan ketenangan yang perlu kita dapat daripada ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan hati atau dengan hanya mengingati Allah, hati kita akan tenang. Sebab tu kita baca Ar-Rahman, tak ada pun kita macam ada orang bagi duit ke kan, ada nah 2,000, 10,000, tiba-tiba tenang. Tak ada. Tapi ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kuncinya hanyalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati kita akan tenang. Kita baru baca, kita belum duduk betul-betul ambil air semayang lagi, kita memahami lagi, kita baca ayat-ayat Allah bagi kepada kita dalam macam-macam lagi dalam Al-Quran tu. Kita tak duduk betul-betul lagi. Kita tak kira kita solat lagi. Itu baru kita baca. Itu beberapa ayat je, kita dah rasa tenang.
Itu nak dikata Allah kata ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kau ingat aku, kau akan tenang. Baru kita ingat duduk seorang-seorang, ya Allah, banyaknya dosa aku. Baru kita fikir banyak dosa kita pun dah membuatkan hati kita akan tenang. Jadi apa poin yang saya nak kongsikan dengan bersyukur ni adalah banyak mana pun wang kita, banyak mana pun rumah kita, besar mana pun rumah kita, kan? Tinggi mana pun pangkat kita, tak akan mampu berikan ketenangan. Ada je orang yang famous, ada je orang yang kaya raya, tinggi pangkatnya, hidup dia tak tenang. Ada sampai bunuh diri, kan? Tak tenang. Ada orang yang rumah dia kecil je, nak beli baju raya pun tak ada duit. Nak hantar anak sekolah pun tak ada duit, sampai tak pergi sekolah, pakai baju koyak-koyak aje. Tapi macam mana kau boleh tenang? Sebab apa? Bukan sebab duit, bukan sebab harta yang dia ada, tapi sebab hati dia yang kaya dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bersyukur ni akan miskin dalam jiwa kita. Bila mana kita sendiri yang jauh daripada Allah, hati kita semakin jauh daripada Allah. Sebab tu kadang-kadang dalam hidup kita ni, apa yang buatkan kita tak tenang? Sebab bila mana kita mula membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita tengok orang tu, ya Allah, banyaknya gaji dia, kan? Tengok orang tu gaji banyak sikit, banyaknya gaji dia. Aku kerja payah-payah, gaji ciput je, kan? Aku struggle berapa jam kat sini gaji aku sikit je. Daripada kita suka membandingkan, itulah yang buatkan kita tidak tenang. Sebab itulah Allah kata dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur di atas nikmatku, aku akan tambahkan nikmatku kepadanya. Maka barang siapa yang kufur, ingatlah azabku amatlah pedih. Allah nak bagi tahu kat kita sini, iman, bukan kita bersyukur semata-mata, alhamdulillah. Tapi orang yang menghargai pasti akan dihargai. Bermakna apa? Bila mana kita bagi sesuatu, orang bagi hadiah dekat kita, apa perasaan kita? Gembira. Bila kita cakap terima kasih, happy tak dia? Happy. Kalau kita bagi balik, happy tak dia? Lagi happy. Itu baru dengan manusia. Tapi dengan Tuhan ni kita tak bagi Allah cinta, kita tak bagi Allah sayang. Tapi kalau kita bagi, jauh lebih cinta. Yang dalam Al-Quran Allah ada bagi tahu, Allah ni sangat-sangat dekat, lebih umpama urat leher. Nak kata Allah ni cintanya Allah pada kita. Bila mana kita menghargai dia, Allah kata la in syakartum la azidannakum. Bila mana kita bersyukur, kita menghargai dia, dia akan cintakan kita. So maknanya bukan bersyukur semata-mata alhamdulillah, tapi bila kita belajar untuk menghargai di setiap apa yang kita ada hari ini, dekat situlah Allah akan hadirkan ketenangan. Allah akan tambahkan nikmat ni tak semestinya dengan duit. Allah tak kata kau bersyukur Allah aku akan bagi duit. Allah tak kata kau bersyukur aku akan bagi rumah yang besar. Engkau bersyukur aku akan bagi kaya raya. Allah tak kata la in syakartum, kan? Allah tak kata barang siapa yang bersyukur aku akan bagi duit, tak. Tapi Allah kata barang siapa yang bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Faham betul-betul apa yang Allah nak sampaikan dekat kita. Allah bagi nikmat ni bukan hanya dengan duit, tapi kita masih ada dekat sini. Itu adalah nikmat yang paling besar, yang patut kita bersyukur, yang patut kita hargai. Sebab itulah sifat manusia ni, bila ada, susah nak hargai. Betul? Itu sifat manusia. Tapi bila dah tak ada, baru nak mencari. Tengah ada ni seronok, tapi bila tak ada, barulah nak mencari, barulah membandingkan kita dengan orang lain, kan? Sebab itulah macam saya cakap tadi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati kita akan tenang. Dan macam nak bersyukur yang sebenar-benarnya ni. Macam tadi ada sembang dengan saudara ni yang DJ tadi kan. Bersyukur ni tak semua orang boleh bersyukur, dan tak semua orang boleh redha. Nak bersyukur ni betul-betul daripada hati, kan? Macam Mara sendiri sekarang ada buat wakaf, betul? Sebab itulah bersyukur ni bukan hanya dengan sebut alhamdulillah. Bersyukur ni bukan hanya dengan hati, daripada niat, tapi dengan perbuatan kita juga adalah dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara kita menghargai orang, itu juga adalah cara kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara kita memberi, itu juga adalah cara kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, kan? Jadi macam Mara sendiri ada wakaf.
Kan ada wakaf mana boleh bagi sumbangan. Kalau kita bagi sumbangan tu, duit tu kekal. Dan bagi sumbangan tu, duit tu tak silap saya, duit tu akan buat sumbangan, buat program, bagi sumbangan pada yatim. Jadi daripada situlah cara kita berterima kasih kepada Allah. Sebab tu kita ni, manusia ni, silap kita adalah kita tunggu kaya baru kita nak memberi. Kita tunggu senang baru kita nak buat ibadah. Kita tunggu senang itu. Sebenarnya silap. Allah ni bijak daripada kita. Allah kalau kita rasa kita dah cukup bijak, Allah lagi bijak daripada kita. Sebenarnya Allah saja nak uji dengan kesusahan, dengan kepayahan. Sebab daripada kesusahan itulah, andai kata kita bangkit dengan memberi dan berterima kasih kepada Allah, maka daripada situlah yang Allah akan bagi dekat kita. Sebab Allah kata la in syakartum la azidannakum. Kalau kita memberi, Allah akan tambah nikmat. Memberi ni bukan pada waktu senang, tapi waktu kita susah itulah Allah kata beri. Waktu kesusah ni aku nak kau bagi. Sebab tu Allah kata fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah tak kata kesulitan itu, selepas kesulitan itu ada kemudahan. Bukan lepas susah kita senang. Tak. Allah kata fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maknanya apa? Kesulitan itu bersama kemudahan. Kita tengah susah ni, sebenarnya kita bersama dengan kemudahan. Kan? Macam saudara saya baru sembang tadi, dia cerita tentang anak dia. Dia cerita perit payah dia. Susah sangat nak redha. Dia kata, kalau abang lah, macam dia panggil saya abang. Macam abang kat tempat saya, macam mana? Anak saya ni hampir sakaratul maut ni. Senang tak nak redha ni? Doktor kata, doktor akan cuba selamatkan anak. Cuba nak selamatkan, maknanya tak lama dah. Dia kata, tu saya serabut. Macam susahnya nak redha. Tapi dia kata, apa yang dia buat adalah, dia masuk surau, dia serah, dia tak kira dah solat apa waktu tu. Waktu solat kena tak kena, yang penting dia solat hajat, dia berserah kepada Allah. Dengan keadaan menangis, redha, dia sungguh-sungguh berikhlas kepada Allah, minta dengan Allah supaya Allah selamatkan anak dia. Sebenarnya itulah redha kita pada Allah. Bila mana kita berserah kepada Allah, hati kita ni sebulat-bulatnya kita berserah kepada Allah, itulah mula tandanya kita mula redha kepada Allah. Jadi saya nak kongsikan satu kisah lah. Satu kisah pada, kalau kalian pernah dengar, satu kisah daripada sahabat Nabi yang mana yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah radhiyallahu taala anhu ni sahabat karib kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sepupu kepada Nabi. Pada akhirnya wafat Abu Kilabah ni, Abu Kilabah diuji sangat teruk. Kalau kita dengar ni, angkat tangan lah. Kita tak boleh lah. Kita pun boleh berjalan lagi ni. Kita pun boleh bercakap macam ni lagi. Kita boleh bergelak, ketawa. Tapi Abu Kilabah punya diuji sangat teruk. Sampai sehingga Abu Kilabah berhijrah ke Mesir. Di tengah-tengah padang pasir ni, Abu Kilabah hijrah dekat tengah-tengah padang pasir. Siapa nak duduk dekat padang pasir? Kita duduk kat tepi-tepi jalan tu pun kita rasa, ya Allah susahnya. Padahal ada je makanan. Kadang-kadang orang bagi juga. Kan? Kadang kita duduk duduk rumah je pun kan. Susah. Rumah yang nyamuk pun kita dah mengungut. Kan? Macam-macam mengeluh. Dekat tengah padang pasir, dia bina kemah. Dekat tengah-tengah padang pasir dengan 2 orang anak dia je. Kan? Kata Saidina Abu Ibrahim. Dia kata apa? Saidina Abu Ibrahim kata, waktu dia bermusafir, dia sesat. Dia kata, aku sesat. Aku sesat dekat tengah-tengah padang pasir. Bila aku sesat dekat tengah-tengah padang pasir, aku ada nampak satu kemah dekat tengah padang pasir ni. Dan aku pun pergi. Yalah hairan lah. Apa benda ni ada kemah ni? Tak ada apa-apa ni, tiba-tiba ada kemah. Dan dia pun pergi dekat tengah padang pasir, dekat kemah tu. Dia tengok ada seorang lelaki tua, kudung tangannya, kudung kaki dia, mata dia buta. Dan dia pun pergi masuk dalam kemah. Dan dia tengok walaupun kudung tapi mulut orang lelaki tua tu tak berhenti berdoa kepada Allah. Apa dia doa? Ya Allah, kau berikanlah, kau tambahkanlah nikmat kepada aku supaya aku dapat bersyukur lebih kepadamu. Hairan Saidina Abu Ibrahim. Hairan Abu Ibrahim ni, kudung tangan dia, kudung kaki dia, mata dia buta. Kenapa dia boleh minta dekat Allah nikmat, dia nak bersyukur lagi. Dan apa yang lagi hairan, Abu Kilabah tadi doa, wahai Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau dah lebihkan nikmat kepada aku lebih daripada manusia lain. Kau lebihkan nikmat kepada aku lebih daripada manusia lain.
Tangan dia tak ada. Kita boleh bergerak tangan, kan? Mata boleh melihat. Kaki itu pun kadang-kadang nak pergi kerja pun, ya Allah, kan? Tak pergi kerja, nak keluar rumah, malas je lah, kan? Nak bangun tidur pun, beratnya lah. Tapi itu tanggungjawab kita. Jadi hairan Abu Ibrahim. Sedangkan kalau kita tengok tu boleh kata okay you lah. Tak ada banyak kekurangan. Hairan. Dan dia pun tanya, masuk dalam kemah, dia pun tanya dekat Abu Kilabah, wahai si fulan, siapakah nama kamu? Terkejut Abu Kilabah, kan. Yalah, tiba-tiba ada orang kat sini tanya. Dia kata, Ana Abdullah, aku hamba Allah. Dan dia pun tanya balik, siapa pula nama kamu? Bila dia beritahu aku hamba Allah, dia beritahu lah, aku musafir. Dia tak beritahu nama sebenar. Aku musafir. Maksud Abu Ibrahim tanya, kamu duduk dekat tengah-tengah padang pasir ni? Dia pelik lah, dia tanya, kan. Ya, Abu Kilabah kata, aku duduk dengan 2 orang anak aku. Duduk dengan 2 orang anak aku dekat sini. Lepas tu Abu Ibrahim kata, aku ada dengar satu doa yang mana kamu minta kepada Allah supaya Allah tambahkan nikmat kepada kamu, supaya kamu dapat bersyukur kepada Allah lebih daripada manusia lain. Apa nikmat kamu? Apa yang kamu duduk kat kemah, kudung, tangan kudung? Apa nikmat kamu? Apa kata Abu Kilabah? Dia kata, bukankah aku diberi lisan? Bukankah aku diberi lisan untuk terus bersyukur kepada Allah? Bukankah aku diberi mulut bercakap untuk aku terus bersyukur kepada Allah? Dan itulah yang sepatutnya aku bersyukur. Dan itulah yang patut aku buat, aku bersyukur kepada Allah. Dan bukankah aku diberi akal fikiran untuk terus merasakan aku ni, Allah ada dengan aku? Bukankah itu yang patut aku bersyukur? Lepas tu dia kata, akan tetapi aku sekarang diuruskan oleh 2 orang anak aku, cuma dah 3 hari dia dah hilang. Dah 3 hari dah dia hilang. Dia kata, wahai musafir, tolonglah aku cari anak aku. Aku dah lama tak makan ni, carikan anak aku. Maksud apa kata Abu Ibrahim? Dia kata, baiklah kalau macam tu aku carikan. Dia cari dekat tengah padang pasir tu. Dia cari semua tak jumpa. Sampai dekat hujung padang pasir, dia jumpa ada satu bangkai. Bangkai ni seolah-olah seorang budak yang dah dikoyak-koyak. Bangkai seorang budak lelaki yang dah dikoyak-koyak. Apa kata Abu Ibrahim? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Anak lelaki ni, anak budak ni, budak ini dah pun dimakan oleh binatang buas. Ya Allah, tangan dah kudung, kaki dah kudung, matanya buta. Allah bagi anak-anak, Allah ambil. Allah Rabbi. Apa Ibrahim kata? Apa aku nak cakap? Apa aku nak cakap dengan si fulan ni? Apa nak cakap lelaki ni? Anak dia dah kena ambil ni. Allah. Dia fikir. Dia pergi kat kemah, dia fikir macam mana nak bagi lelaki tu supaya tak sedih, supaya dia tak stres. Kita, ya Allah, kan? Kita kalau kat kita lah, tak tahu nak cakap lah. So dia fikir, dia tanya, wahai si fulan, aku nak tanyakan kepada kamu, di antara kamu dengan Nabi Ayub, siapakah yang paling mulia di sisi Allah? Apa kata Abu Kilabah? Dia kata, mestilah Nabi Ayub. Lepas tu Abu Ibrahim kata, baiklah, kalau macam tu, di antara kamu dengan Nabi Ayub, ujian siapakah yang paling berat yang Allah berikan? Mestilah Nabi Ayub. 10 orang anak Nabi Ayub, Allah ambil dalam sekelip mata, kan? Mati, Allah ambil dalam sekelip mata, runtuh bangunan. Satu malam je Allah ambil 10 orang anak. Harta kekayaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub, banjir dalam satu masa. Harta kekayaan habis. Kesihatan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub, Allah berikan kudis satu badan. Allah beri kudis satu badan habis. Mestilah Nabi Ayub. Jadi apa kata Abu Kilabah? Apa kata Abu Ibrahim? Baiklah, kalau macam tu aku cuma nak bagi tahu kepada kamu. Aku cuma nak bagi tahu kepada kamu yang anak kamu baru saja mati dimakan binatang buas. Apa respon Abu Kilabah? Respon Abu Kilabah, dia kata, La ilaha illallah. Dia kata, La ilaha illallah. Dia ucap La ilaha illallah, dia tahlil. Kalau kita tak tahu, kan, ya Allah, serius, ya Allah, serius lah, kan. Itu. Tapi dia kata, La ilaha illallah. Dia kata La ilaha illallah, dan dia kata apa?
Alhamdulillah ya Allah, sesungguhnya anak ini tak sempat membesar dan melangkah dalam keadaan maksiat ya Allah. Dia bersyukur lagi dia bersyukur lagi, dia nampak kebaikan itu di atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Dia cakap la ilaha illallah, mati. Allahu akbar. Abu Ibrahim kata apa? Ya Allah, aku kat sini nak musafir, aku sesat, ada orang meninggal pula. Dia niat nak masuk nak tengok je, tengok ada orang meninggal pula. Kalau Hilman nak buat apa Hilman? Allahu Rabbi, kita nak uruskan jenazah, takkan kita nak tanam kan? Allahu Rabbi, dia kata ya Allah, dia doa, ya Allah kau bantulah ya Allah, bantulah aku untuk uruskan jenazah lelaki ini ya Allah, kau permudahkanlah aku ya Allah. Tiba-tiba ada 4 lelaki yang sedang berkuda yang dia nampak. Jadi dia panggil, wahai si fulan, mai sini tolong aku. Dekat sini ada lelaki tua yang baru saja meninggal. Tolong aku untuk permudahkan uruskan jenazah lelaki ini. Tangan dia kudung, kaki dia kudung, mata dia buta. Lepas tu dia orang heran, mata buta? Tangan dia kudung? Jadi baik tunjukkan kepada kami. Dia orang kata 4 lelaki tu, tunjukkan kepada kami. Jadi Abi Ibrahim pun panggil, tunjukkan. Dia orang singkap wajah Abu Kilabah. Singkap wajah Abu Kilabah. Dan dia tengok, apa respon 4 lelaki tu? 4 menangis. 4 menangis. Dia cakap, Allahu Akbar, Abu Kilabah, wahai Abu Kilabah, dia kata, dekat sini rupanya kamu. Wahai Abu Kilabah, dekat sini rupanya penat kami, rupanya dekat sini, wahai Abu Kilabah. Abu Kilabah, selesai sudah wajahmu yang meraih selesai sudah wajahmu yang sentiasa mentaati perintah Allah. Selesai sudah kehidupanmu yang sentiasa meraih keredaan Allah. Selesai sudah kehidupanmu yang sentiasa meraih keredaan Allah, mentaati perintah Allah. Selesai sudah. Dan mereka cium dahi Abu Kilabah. Dia bertanya dekat Abu Ibrahim, kamu tak kenal ke siapa ni? Kamu tak kenal ke siapa lelaki ni? Abu Ibrahim kata, aku tak kenal. Siapa? Inilah Abu Ibrahim. Allah Akbar. Inilah Abu Kilabah. Inilah Abu Kilabah yang mana Abu Kilabah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat karib kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana Raja Khalifah menawarkan jawatan qadi dekat dia. Akan tetapi dia lari sebab takut nak pegang jawatan tersebut. Dia sembunyi dekat sini sebab apa? Kerana takut. Hati dia rosak. Hati dia rosak kerana dunia. Akhirat dia rosak. Hati dia rosak. Dia tak sempat nak bersyukur kepada Allah. Jadi apa yang nak kongsikan kepada sahabat-sahabat, kepada tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, dalam hidup kita ni, kalau kita rasa kita dah cukup payah, ingat, ada orang lebih payah daripada kita. Kalau kita dah rasa kita dah paling susah, ingat, ada orang yang lagi susah daripada kita. Kalau kita rasa kita dah cukup sakit, ingat, ada orang yang lagi sakit daripada kita. Sebab tu dalam hidup kita ni, kita tak akan boleh terlepas daripada ujian. Kita larilah sejauh mana sekalipun, kita tetap akan lari ujian. Sekarang kita dekat KL, kita lari, oh kita tak boleh ada sini. Sebab apa? Sebab ada hujan, banyak stres. Larilah dekat tempat lain. Pergilah Penang, Perak. Hujan tetap ada. Pergilah tanah bumi ni, pergilah ke planet lain. Tetap akan ada hujan. Sebab itu janji Allah kepada kita. Hidup kita ni, itulah hidup ini sendiri adalah ujian. Sebab tu Allah janji dalam Al-Quran, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan beri sedikit ujian kepada kalian dengan kelaparan, dengan sedikit ketakutan dan sedikit kekurangan harta, jiwa dan juga buah-buahan. Dan sampaikanlah berita berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini yang dikaitkan dengan fa inna ma'al usri yusra. Ini yang dikaitkan dengan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah akan berikan, hadiahkan kepada kita bila mana kita cuba sabar. Sebab apa? Ujian yang Allah berikan kepada kita ni sebenarnya
Dia cuma nak tengok apa respon kita. Dia cuma nak tengok apa respon hamba aku ni. Apa respon dia sebenarnya? Adakah kita respon dengan sabar ataupun mengeluh? Ataupun kita respon dengan memberontak? Dan sebab itulah balik kepada ayat tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesusahan ni bukan selepas kesulitan ni bukan kemudahan, tetapi adalah bersama-sama dengan kemudahan. Bermakna kalau kita rasa susah hari ni, ingatlah kita masih lagi ada kesenangan, masih lagi ada orang kata kemudahan yang kita ada sekarang. Sebab itulah kalau kita nak bersyukur sekarang, kalau boleh tak ada alasan dah. Kita nak bersedekah, boleh dah sekarang, bukan setakat boleh transfer QR code je. Kita nak bersyukur kan, kita nak bersedekah QR code je, dah boleh sampai dah duit dekat akaun. Kan, macam sekarang tak silap saya, Mara sekarang tengah baru lagi wujudkan wakaf, satu benda yang sangat-sangat bagus. Sebab tak semua orang tahu wakaf ni. Bila kadang orang yang orang tahu adalah wakaf bagi Al-Quran, kan? Itu pun kalau tak tahu betul-betul dia akan tak payahlah, jap lari. Kan orang tengah buat wakaf, tak payah. Ikut jalan lain kan. Sebab apa? Sebab dia tak tahu wakaf ni sebenarnya besar pahala dia. Bukan setakat amal waktu kita hidup, tapi bila mana kita dah pergi, itulah menjadi satu amal jariah yang mana kita mengalir dalam diri kita. Macam Mara sendiri ada buat wakaf. Wakaf tu kan, macam mana? Terus tak ada. Tak silap saya wakaf wakaf wara' kan. Wakaf amanah rakyat, yang mana kita boleh sumbang melalui QR code, dan dia boleh juga, tak silap saya, boleh melalui potongan gaji. Dan kalau nak khususkan kepada keluarga arwah pun boleh. Nak melalui kita sedekah ataupun wakaf tu melalui nama lain pun boleh. Jadi nak kata mudahnya kita sekarang, kita nak bersyukur ni tak ada alasan lagi untuk kita bersyukur dalam hidup ni. Sebab itulah apa-apa pun dalam hidup kita ni, satu benda yang kita kena tahu adalah nak bersyukur ni, kita kena ingat balik pada ayat yang Allah bagi tahu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepadanya. Tapi barang siapa yang kufur, ingatlah azabku amat pedih. Sebab tu kita hari ni kan senang sangat membandingkan diri kita dengan orang lain. Kan, sekarang solat pun rushing. Tak payah cakap banding, kita solat pun rushing. Solat pun entah bila ngaji, bila last kita baca. Sebab itulah Allah kata ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sekalian, mulai hari ini belajarlah, tundukkan hati kita, tundukkan keegoan kita kepada Allah. Belajarlah untuk berdamai diri kita dengan Allah. Berdamailah dengan ego, berdamailah dengan diri kita, berdamailah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita ni pendosa. Belajarlah untuk turunkan ego kita, basahkan muka dengan air wuduk, solat dan baik mengaji dan baca Al-Quran kepada Allah. Sebab tu, macam saya cakap, manusia ni, sifat manusia ni, bila ada, dia susah nak hargai. Tapi bila dah tak ada, sangat mencari. Sebab tu dalam hidup kita ni akan ada 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama apa dia? Kemarin. Sebab itulah kemarin ini kemarin. Kan? Kemarin macam saudara Jamal tadi dia kata, kemarin itu sejarah hidup saya dengan anak saya. Yang anak saya nak pergi dah. Sakaratul maut itulah sejarah. Tapi tengok dia hari ni macam mana? Betapa bahagianya walaupun masih lagi diuji. Bila mana hati ini benar-benar redha, hati ini benar-benar terima di setiap ketentuan yang Allah berikan. Sebab itulah Allah kata dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang ni, tapi ingat Allah adalah sebaik-baik perancang. Dia lebih tahu apa yang kita perlu. Dia tak bagi apa yang kita perlu, tapi dia tak bagi apa yang kita hendak. Apa yang kita nak. Tapi dia bagi apa yang kita perlu, benar-benar perlu. Dan sebab itulah dalam hidup kita ni, bukan soal apa yang kita nak, tapi soal apa yang si dia nak. Soal apa yang Allah nak daripada kita. Kita takkan boleh puaskan hati semua orang, kan? Tapi kita boleh puaskan Allah Subhanahu Wa Taala
Daripada kita puaskan Allah, itulah yang buatkan kita, hidup kita akan puas. Hidup kita akan lebih tenang, jauh lebih bahagia. Sebab itulah jangan takut dengan cabaran. Jangan takut dengan ujian. Sebab ada orang cakap, tak boleh lah, macam mana nak lari masalah ni? Macam mana kita nak lari daripada ujian ni? Saya boleh bagi satu analogi yang mana, ibarat kita kena kejar dengan anjing. Bila kita kena kejar dengan anjing, apa Hilman buat? Belai dia. Berlari lah. Lari lah, of course. Bila kena kejar dengan anjing, kita lari. Dia tengok lorong yang gelap, kita lari. Mesti laju punya, tipu lah. Tak lari, tak akan duduk je, tipu. Kena kejar dengan anjing, kita akan lari laju. Dekat depan tu pula ada longkang besar. Weh, memang tak akan lepas ni kalau lari ni. Tapi tiba-tiba kita dah sampai kat rumah dah. Dekat bilik, fikir macam mana aku boleh sampai dekat rumah ni? Kan? Tengok balik longkang tu, besar ni. Tak lepas. Tapi macam mana aku boleh sampai kat rumah ni? Sebenarnya, apa yang buatkan kita lepas sampai dekat rumah tadi, itulah anjing gila tu. Anjing gila itulah masalah. Dan anjing gila itulah ujian. Anjing gila itulah yang berat yang ada dalam diri kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan, ujian ni bukan tanda Allah benci. Ujian ni bukan tanda Allah nak hukum kita. Bukan ujian ni tanda Allah nak buat kita susah. Mana mungkin? Mustahil Allah nak susahkan kita macam tu je. Mustahil Allah nak bagi kita sakit tu lama-lama. Mustahil Allah nak bagi kita sedih tu lama-lama. Tetapi kerana ujian itulah yang Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita rasa. Daripada ujian itulah yang buatkan kita jadi manusia yang lebih menghargai. Daripada ujian itulah yang buatkan kita lebih kenal erti kehidupan. Buatkan kita lebih kenal erti kebahagiaan yang sebenar. Erti kesusahan yang sebenar. Sebab itulah bila mana kita rasa susah, payah, satu benda yang nasihat saya adalah pukulan yang pertama kita. Apa dia? Innallaha ma'as-sabirin. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Belajarlah, didiklah hati kita. Mungkin ada orang cakap, susahlah nak sabar. Tak boleh lah dia ni. Aku menuatlah dengan dia kan. Tak boleh lah. Memang susah. Tetapi, macam dia cakap, macam mana nak reda? Kita cakap boleh lah. Tapi sebenarnya, daripada hati kita. Daripada hati kita itulah yang buatkan kita reda. Sebab tu daripada hati kita ni lah yang akan keluar. Dari kita marah ke, kita sabar ke. Kan? Saya bagi satu analogi lah. Yang mana cawan ada air dengan cawan kosong. Air mineral dengan cawan kosong. Kalau saya tuang air mineral tu dalam cawan kosong, dia keluar apa? Keluar air. Betul? Keluar air. Boleh ke jadi tuang tiba-tiba keluar air sirap ke? Tak boleh. Jadi sampah ke tak ada, betul? Tak. Sebab tu lah, cawan tu ibarat hati kita. Cawan tu sendiri ibarat hati kita. Apa yang kita masukkan dalam hati kita itu, itulah yang akan keluar dalam diri kita. Kalau hati kita ni sentiasa jaga Allah, hati kita ni sentiasa orang kata dipenuhi dengan zikrullah, hati kita ni sentiasa jaga ibadah, jaga solat 5 waktu, tak tinggal Al-Quran, sentiasa libatkan Allah dalam segala perkara, percaya dan yakin, kita akan keluar dengan penuh kesabaran. Kita akan keluar di setiap ujian tu dengan penuh ketaatan. Sebab itulah, kalau rasa susah sangat nak sabar, itulah kunci dia. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati kita akan tenang. Sebab itulah ujian ni, dia ada dua pandangan. Ada dua pandang, cara sudut pandang. Pandangan yang pertama adalah daripada mata lebah. Mata lebah ni dia suka benda-benda yang manis, bunga, kan? Kalau lagi satu pandangan pula adalah mata lalat. Mata lalat suka sampah, benda-benda yang busuk. So kalau kita pandang dengan mata lebah, maka kita akan nampak manisnya ujian. Tapi kalau kita pandang ujian itu dengan mata lalat, maka kita akan nampak, ya Allah, susahnya ujian. Ya Allah, beratnya ujian, busuknya ujian. Sebab itulah, bila sebut tentang ujian ni, Allah bagi semua orang lalui ujian. Tak ada seorang pun terlepas daripada ujian. Kita lalui ujian. Hilman tak lalui langsung ujian. Tak ada. Allah bagi semua sama. Tapi apa yang membezakan kita dengan orang lain adalah cara respon kita terhadap ujian. Ada orang respon dengan mengeluh, ada orang respon dengan bersyukur. Sebab itulah penting sebenarnya Allah bagi ujian, sebab dia sayangkan kita. Sebab tu bila mana sebut Allah bagi ujian sebab sayang, sebab Allah cinta.
Kunci yang paling terbesar kat sini adalah Allah cuma nakkan kita sambut dia dengan penuh rasa kasih sayang. Adakah kita sambut dengan bila kita senang? Tak. Waktu senang semua orang boleh sambut. Tengah kaya, tengah hebat. Waktu susah boleh tak? Sah. Sebab daripada itulah Allah akan bagi, tambahkan iman. Sebab itulah jangan fikir perjalanan dalam hidup kita ni, yang mana hidup kita dibentangkan dengan kapet merah, dibentangkan dengan wangi-wangian, tak seindah apa yang kita sangka. Tetapi dalam hidup kita ini adalah kita akan dibentangkan dengan duri-duri yang tajam, yang mungkin kita akan berdarah, mungkin kita akan sakit. Tetapi disebabkan kesakitan itulah yang membuatkan kita sampai kat syurga Allah. Di setiap kesakitan, kepayahan, kesabaran kita itulah yang menjadi tiket kita, bukti kita, ya Allah, ini tiket aku nak masuk syurga-Mu ya Allah. Sebab itulah pesanan untuk saya juga, apa-apa pun dalam hidup kita ini, buatlah apa yang kita nak buat. Kita nak kerja, kita nak berhibur, kita nak pangkat yang tinggi, kita nak membeli belah, buatlah apa pun yang kita nak buat. Tetapi satu benda, tolong nasihat saya dan untuk saya sendiri, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah. Allah pasti akan jaga kita. Orang yang menjaga Allah, pasti Allah akan jaganya. Sebab itulah kalau kita tengok, kadang kita tengok orang tu, ya Allah, kuatnya dia, macam ni dia boleh senyum lagi, macam ni dia boleh kuat lagi, sedangkan dia anak ramai, kan? Tengok macam susah, rumah pun macam susah, macam mana dia boleh kuat sampai hari ini? Apa bezanya dengan kita adalah hebatnya kesabaran dan kebergantungan dalam dirinya kepada Allah. Tingginya kesabaran dan kebergantungan dia dengan Allah. Tali dalam hati dia tu dengan Allah. Sebab itulah, macam saya sebut balik pada tadi, ingatlah, kalau kita rasa serabut, tak tenang, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati kita akan tenang. Ya, memang dunia ni tempat kita memang banyak, Allah memang saja bentangkan dunia dengan penuh rasa keseronokan, dengan seronok banyak benda. Tapi itulah macam lagu saya yang Cinta Sementara tu, yang single tu, itulah ibarat fata morgana, yang mana kita ditipukan dengan duit, wang ringgit, keseronokan yang membuatkan kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kan? Yang membuatkan kita rasa dia cantik, aku tak cantik, yang membuatkan dia handsome, aku tak handsome, yang membuatkan itu sahaja dunia sahaja. Itulah yang membuatkan hati kita tidak tenang. Sedangkan Allah cuma dah bagi tiket tu dengan free je, untuk kita sabar, untuk kita kuat sikit je, supaya Allah bagi sesuatu yang lebih baik. Mungkin ada di antara kalian, macam saudara zaman tadi, mungkin ada diuji dengan anak yang sakit, diuji dengan kewangan. Ingatlah, macam Allah cakap tadi sendiri, Allah cakap, dan sungguh akan aku berikan ujian. Allah sendiri cakap, aku akan berikan ujian kepada kamu dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka jangan lupa, Allah akan berikan kabar berita gembira pada orang yang sentiasa sabar. Dan Allah sendiri kata, innallaha ma'as sabirin. Aku akan bersama dengan orang yang sabar. Ingatlah, orang yang bersabar ni, dia takkan keseorangan. Kita mengalah tak bermakna kita kalah, kita berundur tak bermakna kita tewas. Tetapi orang yang mengalah ini adalah orang menang di sisi Allah. Sebab tu jangan takut dengan ujian, jangan takut dengan masalah. Sebab pada akhirnya ujian inilah yang akan membentuk kita dari hari ke hari, dari masa ke masa. Jadi insya-Allah, saya pun tengok jam, sekejap lagi dah Iman paksa saya nyanyi tadi. Jadi takut tak sempat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan yang boleh kita ambil, supaya orang kata apa, satu benda yang paling penting yang perlu kita ingat. Ada orang tanya saya, bang, macam mana kita nak istiqamah? Betul, tak mudah untuk kita istiqamah, untuk kita syukur selalu, untuk kita redha selalu.
Tetapi kunci yang paling terbesar dalam hidup kita ini adalah innamal a'malu binniyat. Dengan niat kita, perbetulkan niat kita, tajdid niat kita setiap hari. Sebenarnya bagi saya paling terbaik setiap masa kita tajdid niat kita. Allah, betul ke aku kerja ni untuk Allah? Allah, betul ke aku datang ni untuk Allah? Betul ke aku masuk dalam bulan Ramadan untuk Allah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Aku doa dulu, ya Allah, betul ke aku masuk Ramadan untuk Allah? Ke aku masuk Ramadan untuk raya? Betul ke aku berpuasa ni untuk Allah? Ke aku berpuasa ni untuk semata-mata nak seronok je? Kan? Solat tak solat pun, mengaji tak ada pun. Tak bersalah pula tu. Dah tak bersalah tunjuk dekat media sosial pula. Allahu Rabbi na'udzubillah. Jadi sebab tu pentingnya kita innamal a'malu binniyat. Berbetulkan balik niat kita. Memang waktu kita baru masuk kerja, ish, seronok. Kan? Malam kita masuk belajar, seronok. Tak sabar nak masuk tempat baru. Kita ada niat yang besar. Aku nak pastikan, setiap orang ada matlamat. Aku nak pastikan aku masuk ni, aku jadi pekerja yang bagus dan aku akan dapat bantu keluarga aku. Tetapi ingat, dalam perjalanan dalam hidup kita, kita tak akan terlepas daripada ujian. Di pertengahan itu kita akan penat. Ibarat kita bawa kereta, kita nak pergi satu destinasi, kita nak melancong, kita seronok. Tapi di pertengahan jangan lupa yang kita ni manusia yang mudah mengantuk. Yang mana kita akan penat, kita akan lelah. Mungkin kalau kita tak berhenti, kita akan accident. Macam tu juga dalam hidup kita. Mungkin andai kata kita tak berehat seketika, kita tak tajdid niat diri kita balik, boleh jadi kita akan terbabas, kita akan lalai, kita akan leka, kita akan jauh daripada redha Allah, kita akan jauh daripada apa yang Allah nak berbanding apa yang kita nak, apa yang kita mahu. Jadi itu sahaja daripada saya, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk saya dan manfaat kita semua, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita nak nyanyi dulu baru tutup. Rasa macam tu dulu. Itulah dia perkongsian daripada saudara Naufal Isa, muhasabah sebenarnya untuk diri kita. Dan bila kita buat muhasabah ini, okey, bila kita buat muhasabah untuk diri kita ni, insya-Allah kita juga menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita menutup kita punya perkongsian ni, insya-Allah daripada muhasabah dan juga cinta kita kepada Allah, saya serahkan kepada Naufal Isa untuk mendengarkan lagu Muhasabah Cinta. Silakan. Bersama Hilman. Oh, kan. Nanti dulu. Ambil nafas jap. Sebab air tak boleh minum, kita ambil nafas lah. Boleh stop dulu. Okey. Bagi ready dulu Okey. Kalau saya tak boleh, Hilman sambung lah. Ini saya request personal daripada saudara Naufal Isa untuk pendengarkan baik-baik, indah. Ini kalau sebab ada kamera kan, so tak boleh berdiri lah kan. Ke boleh je, nampak ke? Diri ke duduk? Berdiri boleh ke? Kot. Jadi insyaAllah sebelum saya mulakan, ini adalah lagu Muhasabah Cinta yang mana lagu ni lirik-lirik dia bagi saya sangat-sangat bermanfaat, sangat mendalam. Lirik-lirik dia nak bagi tahu kepada kita semua bahawa kita ni manusia yang tak terlepas daripada melakukan dosa. Siapa pun kita hari ini, kita tetap manusia. Jadi hayati sama-sama lirik ni. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang mudah berdamai dengan ego, mudah berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi sama-sama kita hayati. Boleh kalau ada yang tahu nyanyi sama-sama. Saya tak pastilah masuk dalam video ke tak kalau nyanyi. Tapi bolehlah kalau yang tahu. Ini lagu daripada Indonesia yang bertajuk Muhasabah Cinta, insya-Allah. Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sedar indah nikmat sehat itu, tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah,
biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Tuhan, kuatkan aku, lindungiku dari putus asa. Jika ku harus mati, pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Kata-kata terucap indah, hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Okey, baik. Terima kasih. Itulah dia muhasabah cinta. Saya request personal daripada saudara Naufal Issa. Jadi terima kasih kepada Naufal Issa Sama-sama. di atas kesediaan untuk menyampaikan satu lagu kepada kita. Okey, lirik yang indah, baik-baik yang indah, moga kita ambil pengajaran. Jadi sebelum itu juga saudara Naufal Issa, saya ingin berkongsi satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mafhum hadisnya, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik bagi dia. Dan hal ini sebenarnya tidak terdapat kepada orang lain melainkan orang mukmin. Di mana apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah baik baginya. Dan sebaliknya, apabila orang mukmin ini ditimpa kesusahan dan dia bersabar, maka yang demikian itu juga adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan ingatlah hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita diuji, kita mendapat 3 perkara. Yang pertama, insya-Allah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita akan diampunkan segala dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, insya-Allah kita akan diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudara Naufal Issa dan hadirin-hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk scan QR kod kehadiran. Yang menonton secara langsung juga boleh tekan klik ataupun link untuk kehadiran di platform media sosial kami. Dan sampai kita bertemu lagi di kemudian hari. Sekian daripada saya, saudara Ilman daripada Yayasan Pelajaran Mara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini. Berat ujian
pujian darimu. Ku pasrahkan semua padamu, Tuhan. Ku sadar. Ya baik, jam sekarang bawa kita bergelar 1